الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم الخبير ذي القوة المتين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين هادي الأمم إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara-saudari, tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada tengah hari ini saya ingin berkongsi satu tajuk, iaitu cabaran dan ujian dan menjawab tuduhan ke atas jamaah kebenaran. Tajuk pada hari ini ialah cabaran dan ujian serta menjawab tuduhan ke atas jamaah kebenaran. Baiklah. Sebagai pembuka bicara, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita dalam apa perkara kita cuba sedaya upaya untuk mengikhlaskan niat. Dengan berbekalkan keikhlasan tadi, senjata ikhlas tadi, mudah-mudahan kita akan mendapat berkat dan rahmat, insya-Allah. Tanpa membuang masa, kita terus kepada cabaran dan ujian, kepada seruan kebenaran. Orang yang nak memperjuangkan kebenaran itu tak boleh lari daripada cabaran dan ujian. Yang pertamanya, straight to the point. Kebenaran ini, lebih-lebih lagi di akhir zaman, sukar diterima oleh orang ramai dan agamawan atau cerdik pandai, kerana kebenaran yang sebenar itu adalah begitu asing atau ganjil kepada orang yang tidak diberi faham agama dengan setepat-tepatnya. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang tidak mendapat hidayah dan taufik yang sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahul Muslim. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mula berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing, iaitu orang yang ganjil. Islam ni pula pelik. Di zaman Nabi, orang tak terima kebenaran, orang tak terima Islam. Sedikit sekali yang mula ikut, samalah di akhir zaman. Jahiliah kali yang kedua. Jadi, itulah gambaran sebenarnya di waktu ini kepada orang yang menyeru kepada kebenaran. Dianggap asing. Bahkan agamawan sendiri, cerdik pandai sendiri, menolaknya. Sudah berlaku dalam negara kita ini, tuan-tuan. Yang kedua, biasanya orang yang menyeru kepada kebenaran tulen atau Islam tulen, ianya akan dimomok-momokkan, diperli, disindir, bahkan sampai mereka diboikot atau disesatkan. Itulah antara bentuk cabaran dan ujian kepada penyeru kebenaran. Yang ketiga, jamaah kebenaran yang sebenar, bukan yang palsu, bukan yang olok-olok, bukan yang tipu, akan berdepan dengan ujian dan ranjau duri yang begitu dahsyat, banyak, luar biasa. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberi sifat kesabaran yang tinggi dan diberi nikmat juga silih berganti untuk menambah keyakinan kepada diri pejuang-pejuang kebenaran. Yang keempat,
Jamaah kebenaran bukan sahaja berdepan dengan orang awam. Orang awam, umum, awamul muslimin yang tidak faham dan bersangka buruk dalam banyak keadaan. Sebab orang awam bahkan berdepan juga dengan ulama yang konon-kononnya sangat berilmu dan faham dengan ajaran Islam sebenar. Macam faham lah, tapi tak faham. Tetapi kita terlupa bahawa kebanyakan ulama-ulama di akhir zaman, di seluruh dunia, kebanyakannya adalah fasik dan biasanya tidak memahami kehendak agama yang sebenarnya. Sama ada berkaitan dengan ilmu tauhid, peringkat tinggi, ilmu tasawuf secara global. Kerana itulah kita sering kali mendengar ulama ahli sunnah wal jamaah, aswaja ahli sunnah wal jamaah, ada juga, saya ulangi balik, ada juga yang menentang perkara-perkara asas yang ada dalam Islam. Contohnya apa? Seumpama bantuan ghaib, iaitu firasat, ilham, yaqazah, kasyaf, yang termasuk dalam kategori karamah wali Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhal wa qurra'un fasaqah. Akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Maknanya apa tuan-tuan? Secara mudahnya, ada orang yang jahil, rajin beribadah, dan ada pula orang yang alim, tahu ilmu, faham tapi fasik. Kerana apa? Kerana daripada pengaruh dan hasutan syaitan yang sedaya upaya untuk menyesatkan manusia. Jadi kepada pejuang-pejuang kebenaran atas nama parti ke, atas nama NGO ke, atas nama badan-badan apa pun, ikuti ni apa yang saya nak cakapkan berkaitan dengan kebenaran ini. Kalau tuan-tuan yakin bahawa tuan-tuan perjuangkan kebenaran, ada tak dapat ujian ini, cabaran ini? Sekaligus ni saya nak menjawab tuduhan-tuduhan ni. Jamaah kebenaran biasanya dituduh dengan membawa atau mengamalkan hadis-hadis dhaif. Bahkan sebahagiannya begitu berani dan somborono menuduh jamaah kebenaran beramal dengan hadis maudhu' atau hadis palsu. Ini tuduhan, terutamanya yang beramal zikir, ajaran sufi ini, tarikat-tarikat ini. Jadi dalam sebelum ini saya dah ulaskan tentang bolehnya beramal dengan hadis-hadis dhaif dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi mereka menafikan, mudah ambil cakap mudah, kita amal hadis sahih lah, kita tinggalkan hadis dhaif. Bunyinya macam bagus, bunyinya macam sedap, bunyinya macam betul, tapi dia tak tahu perbahasan hadis dhaif ni masa bila nak digunakan. Pun lebih kurang satu kitab juga ada perbahasannya yang begitu panjang, begitu dahsyat luar biasa. Di akhir zaman yang ke-6, jamaah kebenaran akan juga berdepan dengan parti-parti politik yang begitu yakin bahawa Islam akan tertegak melalui sistem politik yang ada pada hari ini. Sistem jatuh menjatuhkan. Mereka bercita-cita untuk mendapatkan kuasa atas nama Islam. Tetapi yang sebenarnya mereka sedang mengamalkan apa? Politik jatuh menjatuhkan. Politik mengumpat. Mengamalkan politik jahiliyah. Kutuk mengutuk di antara satu sama lain. Sedangkan politik Islam sebenar adalah membawa kasih sayang. Dengan kata-kata lain, parti-parti politik beranggapan apa yang diperjuangkan jamaah kebenaran adalah tidak relevan di zaman ini. Bahkan jamaah kebenaran dianggap jumud yang menggunakan pendekatan dakwah
tarbiyah ni dianggap jumud dan beku. Bahawa mereka lah konon-kononnya parti politik ini yang bawa Islam yang sebenar. Kerana politik itu kata mereka sebahagian daripada Islam. Memang benar politik itu ada dalam Islam. Tetapi politik jatuh menjatuhkan, kutuk mengutuk itu tiada dalam Islam. Politik Islam membawa kasih sayang. Politik Islam menawan hati bukan tawan kerusi. Jadi jamaah kebenaran ini dianggap jumud, beku yang dikatakan bercanggah dengan arus perdana dan kehendak Islam yang sebenar, tuduhan mereka. Jamaah kebenaran dan pejuang-pejuang kebenaran biasanya ikut sejarah pengalaman biasanya tidak diberi hak bersuara untuk membela diri secara adil. Bahkan biasa berlaku terus dituduh dengan pelbagai tuduhan tanpa soal siasat, tanpa pengadilan yang adil seadil-adilnya dan tanpa diperhalusi setiap dakwaan atau tuduhan mengikut nilaian Islam yang berasaskan fahaman aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Jamaah kebenaran sesungguhnya akan berdepan dengan ujian dan cabaran di semua sudut. Tambah-tambah di akhir zaman ni, semua sudut. Sehinggalah ke tahap berdepan dengan ujian di pihak pemerintah. Soalannya, kenapakah jamaah kebenaran disalah anggap? Sedangkan jamaah kebenaran itu baik, bagus. Disalah anggap, dituduh, dihina, dimalukan, dituduh membawa ajaran sesat, bahkan mendapat ujian yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Nombor 8, berikut adalah di antara hikmah dan rahsia besar. Ini hikmah pula, rahsia besar. Kenapa jamaah kebenaran Islam tulen dituduh sesat dan mendapat ujian yang berat-berat, ujian luar biasa. Kenapa? Jamaah kebenaran yang memperjuangkan Islam yang sebenar demi mencari redha Allah dan balasannya. Tentu tahu kan, balasan orang yang perjuangkan Islam ikhlas adalah syurga, insya-Allah. Untuk mendapatkan syurga bukanlah mudah. Ianya berlaku sebagaimana yang dialami, yang dilagang, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga mendapat ujian. Nabi dapat juga ujian, tuduhan sesat, dan mendapat ujian dari pembesar-pembesar kafir Quraisy. Bahkan lebih dahsyat lagi daripada apa yang berlaku pada jamaah kebenaran sekarang. Lagi yang kedua, hikmahnya. Hikmah rahsia besar kenapa jemaah kebenaran ni dimomok-momokkan ni, kenapa? Dituduh macam-macam ni, kenapa? Untuk memberitahu kepada dunia, walaupun sedahsyat mana pun ujiannya, sedahsyat mana pun halangan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, tapi kalau mereka itu benar-benar jamaah kebenaran tu Islam tulen. Saya katakan Islam tulen sebab hari ini banyaklah badan-badan, kumpulan-kumpulan tertentu mendakwa bahawa Islam juga. Ini Islam tulen. Jadi sekiranya mereka benar-benar membawa ajaran Islam tulen, nanti di hujungnya, endingnya akan dibantu dan diberi kemenangan yang besar dan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga mengejutkan pihak-pihak musuh dan golongan yang berhasad dengki, dan pada ketika itu berlakulah perubahan dalam diri manusia. Ini hikmahnya. Sehinggalah berlaku perubahan dalam diri manusia, menyesal di atas dosa-dosa yang dilakukan terhadap jemaah kebenaran. Gambarannya lagi, ramailah yang akan bertaubat nasuha, bahkan menyertai, mengikuti jamaah kebenaran. Inilah hikmah yang besar kenapa jamaah kebenaran itu sering diuji, bahkan dengan seteruk-teruknya. Yang ketiga, begitulah sunatullah yang terjadi di dunia ini di akhir zaman. Yang benar dituduh sesat, yang benar-benar baik hanya sedikit saja. Memperjuangkan kebenaran bagai genggam bara api. Yang memperjuangkan Islam tulen dihasad dengki, dicemburui dan ditohmah dengan pelbagai.
Begitulah gambarannya kepada sesiapa yang mahukan kebenaran. Perlu kepada apa? Keimanan yang utuh, yang kental, mantap, tahan uji. Perlu kepada kesabaran yang luar biasa. Bahkan yang terpenting, perlu kepada guru mursyid yang tinggi takwanya, yang mana dijanjikan di zaman ini, iaitu guru yang bertaraf mujaddid, mursyid, yang bertaraf sahibuz zaman, yang mana ianya menjadi sebab ramai umat Islam masuk ke syurga dengan syafaat mujaddid, iaitu Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim. Tunggulah masanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis sahih, kata Nabi SAW, la yadkhulannal jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min Bani Tamim. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga adalah melalui jalan syafaat seorang lelaki, iaitu Bani Tamim, iaitu Fatah At-Tamimi di akhir zaman, di zaman kita, insya-Allah. Dan telah berulang kali, kesekian kalinya saya bagi tahu bahawa ramai hari ini, terutamanya orang-orang awam, mereka tak pernah dengar pun tentang pemuda Bani Tamim, Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim. Tak pernah dengar. Jadi kalau kita rajin baca, rajin mentalaah, kita dapat hidayah, dapatlah jumpa hadis tu, banyaklah hadis tu. Ini masalahnya. Dan sekarang kita pergi kepada persoalan menjawab tuduhan-tuduhan dan propaganda oleh siapa ya? Oleh orang yang tak suka, orang yang bersangka buruk terhadap ceramah-ceramah saya ni lah. Pertama-tamanya saya ingin memohon kemaafan. Kepada semua penonton dan pendengar video-video saya, di mana sehingga hari ini terdapat lebih kurang 195 video saya daripada 313 siri, insya-Allah. Apa yang saya maksudkan di sini ialah video-video saya ini terkadang disalah tafsir, disalah faham, sama ada secara tidak sengaja atau sengaja, bahkan difitnah dengan tuduhan yang bukan-bukan. Akhir-akhir ni direka-reka. Ni nak jawab ni. Bolehlah dikatakan kebanyakan video-video saya ni mengandungi ceramah-ceramah tazkirah atau motivasi yang berkaitan dengan Imamul Mahdi dan Fatah At-Tamimi. Oleh kerana penonton atau pendengar video-video saya sama ada tidak mengikuti sepenuhnya, separuh aja, sebab dia dah bawa dalam hatinya dah tak suka, dah benci, jadi dah suuzon, dah sangka buruk, jadi tak dengar habis, buat kesimpulan, jump into conclusion. Itu masalahnya. Jadi kerana penonton ini sama ada tidak mengikuti sepenuhnya, maka berlakulah salah faham. Sebagai contoh yang terbaru, di mana ada penonton yang menuduh bahawa selepas Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin setelah melepaskan jawatan, maka saya pula dikatakan saya pula mengatakan bahawa akan dipegang jawatan tersebut oleh Fatah At-Tamimi. Ini adalah satu tuduhan yang melulu, yang tidak memahami maksud sebenar ceramah saya atau kata-kata saya. Bila pula saya cakap macam tu? Saya tak pernah kata lepas Perdana Menteri Mahyudin Yassin letakkan jawatan, lepas tu Fatah Tamimi akan mengambil alih kuasa negara. Tak pernah pun. Dia tak faham, sama ada tak faham bahasa Melayu, tak faham maksud kata-kata saya, ataupun mudah-mudahnya mungkin terlampau gairah nakkan Islam tu bangkit, keadaan pun dah teruk, jadi terus kata saya yang cakap. Sebenarnya saya tak pernah pun bercakap yang sedemikian rupa. Begitu. Ini ulasan saya, tuan-tuan.
Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Oleh kerana ruangan komen, ada komen dalam YouTube tu. Oleh kerana ruangan komen atau ulasan bagi saya lah, bukanlah tempat yang paling sesuai untuk dijawab, diulas panjang lebar. Maka menurut pandangan saya, tuduhan dan dakwaan yang menimbulkan kontroversi itu, eloklah saya, orang kata apa, remove saja. Wassalam saja. Pada pandangan saya, ini adalah lebih baik. Dengar molek-molek. Jangan silap faham lagi. Silap faham yang kedua. Demi mengelak perbincangan atau soal jawab yang tidak berkesudahan. Ni akhir zaman. Memang begitulah wataknya. Nak berbahas panjang-panjang. Jadi ruangan tu, kalau saya nak bahas panjang, habis masa saya dekat situ saja. Mereka pula dah kunci mati dah. Stand dia orang, pendirian dia orang. Macam mana? Yang seterusnya, saya buat begitu demi mengelak dari dosa-dosa yang mendatang tanpa disedari. Kita ni kena takut dosa. Bukan kita jawab-jawab tu nak menang. Kita nak kebenaran. Siapa pun kebenaran, wajib kita ikut. Wajib. Saya telah pun meletakkan nombor telefon saya dalam description video saya. Boleh je bertanya sekiranya kita jujurlah untuk mendapatkan kebenaran. Saya bukannya artis perlu menjawab semua persoalan, semua melayan semua persoalan. Saya sibuk. Memang quite busy kata orang. Subhanallah. Sibuk sangat. Dengan ceramahnya, dengan buat kerja itu, nak siapkan buku lagi insya-Allah. Macam-macam kerja saya lah. Macam-macam. Kepada orang awam, boleh jadi juga berlaku kepada agamawan, ustaz-ustaz yang cuba mengulas. Tapi mereka dah ada satu ketetapan pada dirinya. Contohnya lah, inilah isunya. Imam Mahdi itu tidak dikenali langsung. Siapa pun tak kenal. Sampailah waktu bai'ahnya di Mekah. Dan hadis menyebut Imam Mahdi itu diislahkan dalam satu malam. Kemudian tuduh lagi masalah hutang negara. Fatah Tamimi nak bayar. Bila? Dia bukan menurut apa kehendak kita. Bila tu menurut kehendak kita. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah IM. Jadi bila saya cakap ni, saya berguru. Memang saya berguru pun. Saya belajar dari Fatah Tamimi. Jadi matannya saya dapat, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Kemudian saya canaikan matan itu. Bukan saya ni Fatah Tamimi, saya ni pendosa. Orang yang banyak dosa. Orang yang rasa tak layak pun. Tak rasa diri pun lebih baik daripada orang lain. Tapi yang salah saya kena betulkan. Bukan bermakna saya nasihat. Bermakna saya lebih baik daripada tuan-tuan. Tak ada, saya pun tak cakap macam tu. Saya pun tak rasa begitu. Kebenaran saya sampaikan. Tuan nak terima, tak terima sudah. Tuan tuduh saya macam-macam. Saya ada masa, saya jawab. Hutang negara ke, bila sampai masanya, dia bayarlah. Sabarlah. Ni belum nazak lagi, Malaysia okey lagi. Bahkan saya sebutkan, kita doakan, ini nama orang yang benar-benar jujur dengan agama, dia doakan. Bukan dia nak doakan Perdana Menteri, doakan yang di-Pertuan Agong, doakan semua menteri-menteri. Selamat orang. Panjang umur. Perintah dengan baik, doakan. Bukan minta ranap, bukan minta hancurkan negara tu. Itu orang yang jahat. Nabi pun kata, ahsin ila ma asa ilaik. Buat baik kepada orang yang buat jahat. Jadi kena faham. Sebab itu ikuti video saya, kuliah tauhid saya. Jangan tuduh macam-macam. Kalau tuduh macam ni saya nak jawab apa ni? Buat hutang negara, buat islah satu malam. Jadi mereka ni ada pendirian. Islah satu malam dah taubat semua Imam Mahdi. Saya dah bagi jawapan dah. Nabi Muhammad pun nak buat Islam, negara Islam. Makan masa 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi kita dengar islah satu malam ni, kita pegang tu. Jadi bila saya ulas macam lain, hentam saya. Sekarang giliran saya lah nak jawab lah ni. Kata Islam ni, Imam Mahdi ni bangsa Ajam, tak mau terima, bangsa Arab. Dia pegang dia punya, tak apa. Saya pegang saya punya, salah. Mana boleh macam tu? Tak adil lah. Jadi, untuk pengetahuan yang menuduh saya macam-macam ni,
untuk mengelak salah faham yang berpanjangan, pertikaian dalam satu-satu isu yang boleh menimbulkan ketegangan atau persepsi yang negatif terus-terusan akan berlaku. Jadi, lebih baik saya buat sesuatu. Nanti kalau mereka ni, tentu insya-Allah saya doakan panjang umur, dapat hidayah. Satu masa dia orang tahu, oh betul lah Ustaz Bakhtiar cakap ni betul. Da'i Rukunun cakap ni betul. InsyaAllah mereka akan ditaubatkan, menerima, mendapat kesedaran, mendapat hidayah. Jadi soalannya tak perlulah saya nak melayan semua, mesti jawab semua persoalan. Tak begitu saya. Kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, ubashirukum bil mahdi yub'asu ala ikhtilafin anin nas wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yarda anhu sakinus samai wa sakinul ard. Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, aku membawa berita baik, berita busra kepada kamu tentang Imamul Mahdi yang bangkit di tengah-tengah pertikaian manusia dan kekacauan, lalu ia memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama sebagaimana bumi itu dipenuhi dengan kekejaman dan kezaliman. Ia diredai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Inilah di akhir zaman sebelum kedatangan Imamul Mahdi, kezahiran Imamul Mahdi, kezahiran superhero. Pertikaian, salah faham, pergaduhan, ketegangan, persepsi negatif ni banyak berlaku. Jadi saya nak mengelak. Buat apa saya nak melayan? Saya dah jawab pendek dah. Elok jawab pendek, common sense, mudah faham. Nak tolak, udah tolak. Wassalam lah. Kerana itulah untuk mengelak perkara yang lebih buruk, saya remove saja. Kalau orang tu, yakni pihak yang menuduh, benar-benar nak cari kebenaran, dia dapatkan nombor telefon saya. Dia telefon saya, bertanya, berbincang lebih lanjut. Tuduh pupak. Saya pun ada cara. Sebab kita nak mengelak apa? Kontroversi, nak mengelak macam-macam lah. Kita nak menyampaikan kebenaran. Kita nak jaga keharmonian. Bukan saya tak boleh jawab, insya-Allah boleh jawab. Bukan saya tak boleh bahas. Bukan saya tak boleh berdebat. Itu di waktu yang lain, masa yang lain. Jadi kalau mereka jujur, bincang lebih lanjut. Ada lagi lebih baik. Oh, kenapa ya dia remove saya ni ya? Oh, mungkin saya bertanya ni kasar kot. Mungkin saya bertanya ni cara tak kena kot. Jadi kalau dia faham itu juga takdir, maka tahap yang lebih baik, dia akan redha, menerima keputusan saya, tindakan saya terhadapnya. Begitulah. Jangan menuduh. Boleh tanya saya melalui voice note, WhatsApp. Assalamualaikum, ni Ustaz Bakhtiar, ni Da'i Rukunun ni. Saya nak tanya lah sikit. Ni Ustaz kata Fatah Taimi lepas Mahyudin, ya ke? Saya jawab lah. Mana ada saya kata macam tu? Tak ada pun. Boleh datangkan bukti-bukti hujah yang mana bila saya katakan macam tu? Saya jawab lah. Ustaz nak tanya betul ke gini-gini? Saya jawab lah. Kalau saya ni benar-benar orang yang memperjuangkan Islam, saya tak bohong lah. Kalau saya ni munafik, fasik, penipu, jahat, saya akan cakap bohong lah. Saya buatlah hujah apa-apa benda pun asalkan saya menang. Dan saya insya-Allah tak macam tu. Dan saya ingin tegaskan di sini bahawa tazkirah atau ceramah saya khususnya yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi adalah benar. Maka saya bersangka baik dan berkeyakinan bahawa suatu masa nanti yang menuduh saya macam-macam ni daripada dulu sampai sekarang ni, insya-Allah pihak yang menuduh tu, yang salah faham tu, akan sedar kesilapan mereka dan menerima kebenaran yang sebenarnya. Dan dalam masa yang sama, untuk tuan-tuan dengar molek-molek, dalam masa yang sama sekarang ni, saya telah pun memaafkan ke semua pihak yang menuduh, memaafkan. Yang bersangka buruk dengan saya dah maafkan. Yang bersangka buruk terhadap ceramah-ceramah saya berdoa lagi agar semua mereka dapat hidayah satu masa nanti insya-Allah. Dan insya-Allah kalau berlaku di padang mahsyar,
Mereka tidak ada salah lagi pada saya mudah-mudahan. Saya dah maafkan dia orang. Sebab dia orang tak faham. Itulah hikmahnya mengapa saya remove. Saya tak suka nak jawab panjang-panjang dalam ruangan tu. Itu bukan tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai paling kurang tu di WhatsApp ke. Saya nak type tu, ambil masa saya lagi nak jawab. Lepas tu dah bagi hujah, bagi dalil, lawyer buruk lagi. Tolak hujah lagi. Jadi macam ni minta maaf wassalam lah. Sekali lagi saya ingin tegaskan di sini bahawa tujuan saya berdakwah mengesahkan perihal Imamul Mahdi dan Fatah Taimiyah adalah untuk mengajak semua penonton kepada kebenaran. Kalau saya mengajak tuan-tuan, mengajak orang lain kepada kesesatan, apa maknanya? Saya mengajak tuan-tuan ke neraka. Dengan saya dulu dicampakkan dulu lebih dulu ke neraka tu. Dan saya tidak mengatakan, merasakan bahawa diri saya lebih baik daripada orang lain. Bahkan sesiapa yang merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain, ianya akan membatalkan takwa seseorang dan tak layak menjadi tentera Imamul Mahdi. Saya juga sebutkan di sini bahawa tentera Imam Mahdi ni dia rasa tak layak jadi tentera IM. Dia rasa dia bukan wali, dia rasa dia kuali. Ini fakta, bukan auta, fakta sebenar-benarnya. Tentera Imam Mahdi ni dia rasa tak layak, dia rasa dia kuali, bukan wali. Tetapi apabila ustaz-ustaz lain menceritakan tentang Imamul Mahdi tanpa mengaitkan dengan Fatah Taimiyah, saya perbetulkan. Sebab ilmu itu bukan saya reka, saya mendapat daripada Fatah At-Taimiyah, daripada Putra Bani Tamim, Mujaddid, kembar bersama dengan Imamul Mahdi. Tetapi soal keimanan, saya tidak rasakan lebih baik daripada orang-orang. Baik siapa yang ni, pihak yang menuduh saya bukan-bukan ni. Saya tak rasa pun. Tak rasa dalam diri saya lebih baik daripada tuan-tuan. Tapi bila benda tu tak betul, saya rasa tak kena, saya betulkan. Faham tak? Anak kita salah. 12 tahun ke 17 tahun, anak kita buat salah. Kita tegur dia. Tegur tu sebab dia buat salah. Bukan maknanya kita lagi bagus daripada anak tu. Faham tak? Macam tu. Kesimpulannya, tindakan saya remove orang yang tertentu yang mengulas, yang menimbulkan kontroversi dalam ruangan komen adalah untuk mengelakkan daripada kontroversi yang berpanjangan. Tak perlu saya nak jawab lebih-lebih kat situ. Saya tengok ayat dia, saya tahu dah. Untuk mengelak fitnah, mengelak perselisihan dan mengelak daripada dosa-dosa yang mendatang. Kerana apa yang saya faham, kadang-kadang jawapan saya begini pendek, mudah dipaham. Antara beza Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan, istilah Tuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tengok dekat video lain, ada ulama memberitahu kalau Tuhan itu bukan Allah, Allah itu bukan Tuhan, jadi Allah tu apa? Na'udzubillah. Saya tak payah jawab lah. Na'udzubillah. Jadi Tuhan tu nak kata apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita. Adakah saya maksudkan Tuhan itu macam Tuhan-Tuhan lain? Adakah tuan-tuan saya tanya ni, secara serius ni, tegas ni. Adakah Tuhan-Tuhan lain tu yang disebut oleh Hindu ke Cina ke Buddha apa benda tu, Tuhan ke tu? Tuhan ke tu? Itu bukan Tuhan kan? Yang patung-patung tu Tuhan ke? Itu dia orang nak kata, lantak dia orang lah. Dia orang nak kata itu Tuhan dia orang. Tuhan yang sebenar saja. Allahu Rabbi, terjemahkan. Allah Tuhan aku. Habis cerita. Kalau tak faham yang ni, itu saya kata tadi, jawapannya pendek, mudah dipaham. Tapi bernas, tak ambil peduli. Tak ambil pot. Nak lawan juga. Wassalam. Jadi saya tak mau berhujah. Kalau begitu, jawapan saya, wassalam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita sampai kepada pengakhiran kalam saya, tazkirah saya, motivasi saya. Saya nak mengelak fitnah yang berpanjangan. Saya tak nak menjawab menjela-jela. Saya tak nak krisis berlarutan. Saya tak nak dosa-dosa yang mendatang tanpa disedari. Kalau kita benar niat nak cari kebenaran, ada jalan dia. Bukan nak menang lah. Sama dengan bukan nak menang, nak cari kebenaran. Dan akhir zaman ni banyak orang jahil. Banyak orang jahil. Orang awam yang tak tahu agama nak masuk turut campur juga, nak bahas juga, nak debat juga.
nak kutuk juga, nak hina juga. Itu saya wassalam lah. Jadi persoalan hutang negara ke, islah satu malam ke, masalah Imam Mahdi Ajam ke, Arab ke, itu boleh ikuti video saya. Banyak dah. Semua je ada situ. Yang terakhir saya bagi tahu, saya bukan Fatah Tamimi. Jauh panggang daripada lagi. Bukan tak terlintas. Tak ada lah benda tu. Saya anak murid kepada Fatah Tamimi yang sedang mengusahakan baiki diri, nak bertaubat. Itu pun entah diterima taubat saya pun, entah ke tidak. Itu yang saya dakwah ni, nak tebus dosa. Usaha nak tebus dosa. Ada pula saya ni Fatah Tamimi. Saya ni orang pendosa. Orang yang banyak dosa. Apa pula Fatah Tamimi? Tak faham ke? Saya sebut Fatah Tamimi di depan tu. Matan dia. Buah fikiran Fatah Tamimi ni. Ceritanya berkaitan dengan tu. Saya syarahkan. Saya canaikan. Itu je. Jadi harap jangan salah faham. Bila kita tuduh-tuduh orang ni, fitnah tu kita lebih dahsyat lagi daripada membunuh. Ampun maaf daripada saya maafkan semua salah tuan-tuan. Kena faham pendirian saya ni. Jadi kalau lepas ni nak bahas lagi, nak lawyer buruk lagi, tuan-tuan pun tahu apa jawapan saya. Wallahualam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.